الحمد لله القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak akhir-akhir ini kita sering kali mendengar pelbagai insiden yang berlaku di dalam dan juga di luar negara yang membabitkan harta dan jiwa raga. Kesemua ini muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit adalah berpunca daripada ujian dan tribulasi yang berlaku di dalam kehidupan seharian manusia. Di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat ataupun di Jepun atau di UK dan beberapa negara-negara maju di dunia ini, statistik menyatakan bahawa antara perkara yang besar atau top 3 jenayah yang berlaku dalam negara itu adalah bunuh diri. Yang lebih menakutkan lagi adalah rata-rata umur orang yang bunuh diri di luar negara ini adalah berumur di antara 15 hingga 30 tahun. Boleh kita katakan sebagai awal remaja ataupun sehingga ke peringkat belia masih berlaku gejala bunuh diri di luar-luar negara. Di negara-negara yang mundur, negara-negara yang miskin, negara-negara yang susah, ada juga berlaku kes bunuh diri di rata-rata di negara tersebut. Kebanyakannya itu adalah kesusahan daripada kehidupan, kelaparan, penyakit dan sebagainya, sehingga mendorong manusia supaya dia dapat bunuh diri dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan pasti menguji kamu sedikit demi sedikit dengan perasaan takut kepada musuh dan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari segi harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa apa sahaja yang berlaku kepada kita hari ini adalah sebahagian daripada rancangan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih tepat apa kita katakan apa? Ini adalah keputusan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Rata-rata di kalangan masyarakat apa yang berlaku di kalangan kita hari ini, tambah kita di Pulau Pinang dikejutkan beberapa siri-siri bunuh diri di jambatan Pulau Pinang. Selang sehari ada baru ni, celah-celah selang 2 hari ada pula lagi satu kes yang berlaku. Terjun diri di apartmen, terjun diri di bangunan-bangunan
dan beberapa siri-siri bunuh diri yang direkodkan oleh PDRM sendiri mengikut kajian menyatakan bahawa sebanyak 638 kes bunuh diri yang berlaku sepanjang tahun ini daripada tempoh yang sama. Kalau dinisbahkan kepada tahun lepas 2021, separuh, atau kita katakan apa, hanya 262 kes sahaja yang berlaku tahun lepas dalam tempoh yang sama. Maknanya berlaku peningkatan sebanyak 1.4% kes bunuh diri yang berlaku di negara kita, tambah-tambah yang berlaku di negeri kita yang tercinta, itu adalah negeri Pulau Pinang. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam bunuh diri. Antaranya yang pertama dan utamanya itu adalah masalah kewangan. Rata-rata lepas daripada endemik, berlaku ujian COVID pada kita, ramai kehilangan kerja, ramai yang dibuang kerja, ramai yang dihentikan kerja, perniagaan-perniagaan yang selama ini dia dapat usahakan terpaksa tutup. Jangan kata perniagaan biasa kita buat biasa-biasa ni, hotel yang besar-besar dan gudang-gudang perniagaan yang besar semua bertukar nama dan pemilik. Banyak berlaku benda-benda ini disebabkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia, disebabkan tekanan daripada kehidupan, terutama bahagian-bahagian kewangan, tambah pula keadaan rumah tangga yang porak-poranda, yang tidak ada kasih sayang di antara suami dengan isteri, berlaku pergaduhan tiap-tiap hari, berlaku perkelahian tiap-tiap hari, dan isteri mengungkit keadaan ekonomi suami, suami mengungkit keadaan ekonomi isteri, berlaku setiap hari. Ini antara punca-punca yang menyebabkan manusia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Yang mana setelah berlaku masalah-masalah yang demikian itu, dia akan mai kepada peringkat satu lagi yang kita namakan dia sebagai stres, yang kita namakan dia sebagai depres, yang kita namakan dia dalam keadaan hati tidak tenang, dan dia pun tak tahu nak buat apa. Dia boleh start kereta dan dia tak tahu ke mana arah dia nak tuju. Dia boleh start motor dia dan dia tak tahu di ke mana dia nak tuju. Dia nak meninggal ke, dia nak aksiden ke, apa saja berlaku pada dia, bukan lagi satu benda yang dia fikir, kerana dalam hati dia ada kekelangkabutan dalam hati dia. Ada dalam hati dia, orang Pulau Pinang kata, jadi serabut di hati dia, dia tak tenang di hati dia, sebab masalah keluarga, masalah kewangan, masalah kesempitan hidup dan sebagainya. Ini antara benda-benda yang boleh menyumbang kepada semangat ataupun orang terdorong nak bunuh diri. Tambahan pula, kita lihat ada gambar atau filem-filem, mungkin tidak secara rasmi yang masuk dalam negara kita, sebab kita ada beberapa badan-badan penafis filem yang dia akan kaji dan sesuai atau tidak. Mungkin lambakan-lambakan di internet atau Facebook dan sebagainya yang mendedahkan pada orang cara untuk selesaikan masalah. Bila orang ada masalah, terjun bangunan, bunuh diri, minum racun atau apa sahaja, kelar tangan sehingga berlaku pendarahan yang sangat banyak. Ini semua sedikit sebanyak pengaruh-pengaruh media sosial ataupun pengaruh-pengaruh daripada filem dan sebagainya yang memberi jalan mudah kononnya untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan manusia. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam satu agama yang rahmat yang datang pada manusia, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dan lebih hebat daripada Islam. Maka Islam memberi dua, satu amaran pada orang-orang yang cuba melakukan pembunuhan diri kerana di dalam maqasid syariah, kerana tujuan syariat ini adalah sebahagiannya itu adalah hifzul nafs, menjaga jiwa dan manusia. Sebab tu kita tak boleh sewenang-wenangnya membunuh diri, kerana baginda Nabi SAW, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Sadaqallahul azim.
Dan jangan di antara kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar untuk jihad dan sebagainya. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas kepadanya. Dalam pada itu janganlah kamu melampau dalam menuntut balas itu, kerana sesungguhnya ia dapat sepenuh-penuhnya pertolongan menurut hukum syarak. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat ini para ulama menyebut bahawa bukan sahaja orang lain, bahkan jiwa sendiri pun kita tak boleh bunuh dengan apa jua cara dan keadaan. Tak boleh ambil nyawa kita sendiri, tak boleh bunuh diri kita sendiri, tak boleh cederakan diri kita sendiri. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melarang seseorang impikan kematian. Orang tu sakit, terlalu sakit sangat, dia ingat di hati dia, aku mati pun senang, aku tak ada pun senang. Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud, jangan di antara kamu mengharapkan kematian kerana tertimpa musibah duniawi. Jika terpaksa, maka hendaklah dia menyatakan, ya Allah, panjangkan usiaku andai sekiranya kehidupan itu baik untuk aku. Ya Allah, berilah wafat ke aku andai sekiranya kematian itu baik untuk aku. Ini cara biar Allah Subhanahu wa taala yang buat keputusan untuk kita, bukan kita yang buat keputusan. Mana-mana orang yang cuba ambil langkah-langkah yang pendek akal dia dengan membunuh diri, dengan dia merasa bila dia bunuh diri dia boleh selesai masalah, bila dia bunuh diri dia boleh selesai masalah, maknanya dia memindahkan masalah tu pada orang lain. Ada orang bunuh diri disebabkan dia hutang dengan Along, hutang banyak, Along lu ambat dia, curah cat merah sini sana, dia takut, dia bunuh diri. Ini orang yang pentingkan diri, cari penyelesaian jalan yang salah. Maknanya Along tu akan hambat anak dia, akan hambat isteri dia, akan hambat. Itu bukan cara penyelesaian dia. Bahkan Nabi SAW memberi satu amaran yang sangat besar pada kita berkaitan dengan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh diri dengan besi atau apa sahaja yang kita dapat faham, besi atau benda tajam, pisau dan sebagainya, maka di neraka jahanam nanti besi itu selalu akan berada di tangannya. Dia akan memasukkannya ke dalam perut selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka dia akan berada di neraka jahanam nanti terus meminumnya selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh diri kerana menjatuhkan diri daripada gunung, maka ia akan berada di dalam neraka jahanam dan dia akan jatuhkan dirinya selama-lamanya. Maknanya apa? Siapa yang bunuh diri dengan pisau, kelar tangan dia biar bleeding darah yang tersangat banyak, atau apa cara dia buat, udziba bihi yaumal qiyamah, dia akan diazab dengan cara yang sama, pisau yang sama, besi yang sama, dia akan tusuk diri dia dengan kesakitan yang sama, akan ulang sakit, ulang, jadi balik. Minum racun, sakit, rasa, perit, susah, mati, hidup balik, ulang. Berapa lama? Berapa lama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terjun gaung dan gunung dalam hadis Nabi SAW menyebut, termasuk terjun jambatan, termasuk terjun daripada apartmen, daripada kondo, daripada tempat yang tinggi dengan niat untuk membunuh diri. Bangunan yang sama, jambatan yang sama,
akan berada nanti di akhirat. Bangun, terjun, jatuh, pecah, darah, luka, bangun. Itu ulang. Sakit yang manusia akan terima. Muslimin rahmati oleh Allah, orang yang bunuh diri, orang yang hilang keyakinan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di awal ayat khatib membacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah melampau batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi semua benda. Ayat yang awal juga saya bacakan tadi bermakna ujian kehidupan ini adalah ladang ataupun lapangan ujian yang Allah beri pada kita. Apa sahaja ketentuan yang Allah beri pada kita, ada kebaikan pada dia, ada hikmah di sebaliknya. Mungkin Allah nak kita lebih dekat dengan Allah. Mungkin Allah suka rintihan hamba, suara kita dengar dengan Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail dengan sembahyang dan sebagainya. Ingatlah apa sahaja yang terjadi pada kita, ia merupakan jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa dan meneruskan kehidupan. Siapa lagi manusia yang lebih susah dan lebih payah daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada para anbiya alaihi salatu wasalam. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang keluarganya, dipukul abangnya, dijual keluarganya hanya untuk wang picisan untuk kegunaan sementara. Buang adik mereka sendiri. Nabi SAW kematian ayah ketika kecil, kesusahan diteruskan dengan kematian ibu pula, kematian datuknya, kematian pakciknya, satu demi satu ujian dalam kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala beri. 5 rasul ulul azmi sudah cukup sebagai pegangan kita. Bukan sikit kesusahan ditimpa oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Puluhan tahun yang dia sakit. Apa doa Nabi Ayyub alaihissalam? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa sakit dan kesusahan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, para anbiya alaihi salatu wasalam tidak pernah terlepas daripada pegangan mereka pada Allah Subhanahu wa taala walau apa jua ujian yang datang pada mereka. Yang kedua, sebagai penyelesaian dia, maka marilah sama-sama hari ini kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan ibadah kita pada Allah. Ramai orang yang letih dalam kehidupan ni, semua orang letih dalam kehidupan. Hari-hari bangun pergi kerja, cari kerja, balik letih tak cukup, kita kena kerja tambahan lagi, niaga yang tu, niaga yang ni, niaga yang tu. Sebab apa? Sebab kita nak cari satu income. Letih, hidup kita jadi letih. Kalau jasad kita letih, bayangkan hati kita betapa letihnya dia tanpa rehat yang sempurna. Saya bagi contoh yang mudah pada kita pada hari yang Jumaat yang penuh barakah ini. Seorang jogging di taman. Dia jogging di taman, dia jogging di taman, dia jogging di taman. Dia letih sangat. Ada 3 tempat yang dia sandar. Yang pertama, dia cari satu dahan yang agak reput. Nak reput dah tak dahan tu, dia pergi sandar di dahan tu sebab dia letih. Orang kedua, dia lari, jogging, letih. Dia pergi sandar tanpa dia sedari bahawa batu simen itu baru sahaja diplaster, baru saja bos simen dia tak keras lagi. Dan orang yang ketiga bersandar di atas satu tembok yang kukuh dan utuh. Demikian itulah muslimin rahmati oleh Allah. Keletihan kita saban hari dalam kehidupan, hati yang letih ini, ada orang sandar pada apa? Dahan yang rapuh. Bila kita sandar pada duit, berapa ramai yang sangka duit boleh selesaikan masalah dia, tetapi hujung duit punca dia jadi bunuh diri. Duit jadi punca adik-beradik berkelahi. Duit jadi punca suami isteri jadi bercerai. Duit boleh jadi macam-macam masalah sebab dia silap, dia sandar pada duit. Orang yang kedua yang hebat, bila dia sandar pada mana? Dia salah, dia sandar pada jawatan. Dia ingat jawatan boleh selesaikan masalah dia. Dia ingat berebut jawatan, jatuhkan kawan ni, jatuhkan kawan tu, duduk di posisi yang dia nak. Mungkin dia rasa dia boleh selamat.
rupanya tempat yang dia sandak dalam kehidupan yang letih itu hanya sekadar pokok yang reput atau dahan yang reput ataupun dinding simen yang belum siap lagi. Dan orang yang bersandar dengan wanita, dia rasa dengan wanita boleh selesai masalah dia. Habis rumah tangga orang jadi rosak, habis rumah tangga dia jadi rosak. Kesemua itu adalah sandaran palsu dan sia-sia. Orang yang ketiga, yang dia sandar pada dinding yang kukuh, itulah sandaran akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sandar dengan Allah, orang yang cerita masalah dia dengan Allah, orang yang cari Allah bila ada masalah, orang ni yang akan tenang dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri ketenangan pada dia. Ingat, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Selagi hati kita berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, datanglah apa saja ujian dalam kehidupan, kerana kita tahu kita ada Allah yang susun takdir kehidupan kita, kerana kita tahu kita ada Allah yang mampu menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Saya akhiri khutbah yang pertama ini dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW pada semua kita yang ada masalah saban hari dan saban masalah stres dan sebagainya. Jangan kita sesekali tinggal doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, aku sering mendengar baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku minta lindung daripada kamu daripada kesedihan dan duka cita, daripada lemah dan malas, dan aku juga minta lindung pada kamu daripada bakhil dan pengecut, dan aku minta lindung dengan kamu wahai Allah daripada belenggu hutang. Ini doa supaya menghilangkan kesedihan dan duka cita kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi ketabahan hati kepada semua orang yang diuji dalam kehidupan, dan bersandarlah kita pada sandaran yang benar, kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hamba dia, sentiasa menunggu ketibaan hamba dia, menerima taubat hamba dia, menunaikan hajat permintaan hamba dia setiap malam. Moga Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan yang baik pada semua kita yang hadir pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Sebagai penyelesaian tambahan daripada apa yang disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi. Yang pertama, yakin, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua, sentiasa ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita lelaki yang dah tutup dah surau-surau di keliling kita ni,
arahan pekeliling Jabatan Agama. Semain Jumaat kita main sama-sama di masjid kita, anak qaryah kita di sini kita main. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, mana waktu kita ada kita main. Yang boleh selesai masalah kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tahu dah cara nak selesai masalah sebelum kita ada masalah. Kerana Allah pemilik langit dan bumi. Jangan kita sandar pada sandaran manusia dan sebagainya. Akhirnya sandaran itu akan mengecewakan kita dan akan menyebabkan kita tambah derhaka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin rahmati oleh Allah, moga-moga sedikit sebanyak peringatan daripada mimbar ini memberi inspirasi kepada saya selaku khatib yang berbicara dan seluruh hadirin pada hari ini supaya kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin rahmati oleh Allah, ingatlah kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara. Maut akan menamatkan segalanya. Kebaikan yang dilakukan di dunia pasti akan dibalas dengan lebih baik daripada apa yang kita lakukan, dan sebarang dosa maksiat yang dilakukan akan dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ingat, apa yang kita semai itu yang nanti kita akan tuai nanti di akhirat. Jadilah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu seperti mana seorang musafir yang hanya lalu singgah di satu kawasan yang akan meneruskan perjalanan dia. Demikian perjalanan akhirat kita yang luas dan jauh lagi bekalan yang perlu dibuat dan persiapkan. Inilah masa di antara umur 6, 7, 80 yang Allah beri pada kita modal kehidupan. Persiapkan lebih banyak. Moga Allah memberi kebahagiaan pada kita dunia dan juga akhirat. Muslimin rahmati oleh Allah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.